Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, pihak penganjur, pengurusan, pimpinan-pimpinan pelajar, terusnya anak-anak yang dikasihi sekalian. Jadi syukur kita pada malam ini kerana kita berpeluanglah untuk bertemu dan bersilaturahim, ya, pada malam yang penuh barakah ini, yang mana ya pada ni kita pun tak payah nak berat-berat sangatlah, kita santai-santai je pun, ya. Ni pun bukan masuk dalam periksa dah, cuma benda ni untuk pengetahuan kita lah. Cuma kita kena ambil tahu, kita kena ambil cakna tentang apa yang kita nak bincangkan pada malam ini, ya. Sebab benda yang kita nak bincangkan ni benda yang berat. Tapi kalau ustaz sampaikan dalam bentuk yang terlalu akademik sekarang, kamu pun pening tak? Jadi tak payahlah ustaz akan gunakan term-term lah, istilah-istilah yang mudah-mudah tak? Berapa ramai pelajar agama, sekolah agama tadi? Yang bekas pada sekolah agama, kat tangan tengok. Takutlah tu. Daripada sekolah agama ni. Tadi tak ramai lah tak? Adalah, tapi tak ramai lah. Jadi kalau ustaz gunakan istilah-istilah yang terlalu Arabik sekarang, kamu pening kan? Apa pun yang penting, ya, paling kurang kamu dapat dengar dan kamu dapat faham. Sebab benda ni untuk diri kita. Kita tentang akidah tak? Akidah ni satu tajuk yang berat. Kalau di universiti-universiti pun, kalau dalam bidang-bidang yang diambil lah tak? Jarang orang student nak ambil kos akidah. Ya, sebab dia berat kan. Macam-macam nak dibahaskan. Belum kita ambil lagi muqaranatul adyan, perbandingan agama tak? Nak bandingkan agama Islam dengan agama pening. Jadi untuk itu ustaz bantu kamulah, ya, untuk memahami akidah. Apa itu akidah sebenarnya, ya. Subjek akidah ni, ya, satu subjek yang besar, dan dalam arkanuddin, dalam rukun agama, ya, dalam rukun agama ni, ya, dia ada 3 pembahagian. Jadi ustaz punya ceramah ni, di akhir nanti ustaz akan bagi hadiah, ada kuis. Jadi kamu ambil ni lah, dengar lah kan. Ada kuis nanti, jangan risau, ya. Jangan risau, jadi ambil ni ya. Betul ustaz bawa hadiah, ni bawa hadiah ni kan. Buku sini mana bawa lagi satu buku lagi, ya. Okey, dalam arkanuddin, dalam rukun agama, dia ada 3 tau. Ada 3. Yang pertamanya, ya, rukun apa? Rukun Islam. Yang keduanya rukun iman. Yang ketiganya ihsan. Ini 3 benda ni. 3 benda ni berkait rapat. Kalau kita nak ibadah kita diterima, dia mesti cukup syarat 3 ni. Pertamanya rukun Islam lah. Contoh, kita bagi contoh solat. Solat tu dia perintah dalam bentuk, ya, ibadatan. Jadi dia masuk rukun Islam tak? Jadinya kenapa kita solat? Sebab kita menyembah Allah SWT kan. Jadi menyembah Allah SWT tu dah masuk rukun Islam. Okey, kita buat 2 benda ni. Tetapi sekiranya kita buat rukun solat itu, walaupun cukup rukunnya, dalam solat ada 13 rukun, tetapi sekiranya kita tidak ada ihsan dalam melakukan ibadat, maka ibadat kita tu pun kosong. Sedangkan kita buat cukup 13 rukun. Okey, kenapa ya? Kalau dalam 3, ustaz tu tadi ada 3 rukun agama, iaitu rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Ya. Kalau ihsan ini dia berkaitan dengan ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf ini ialah ilmu yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab. Itu tasawuf. Kita dengar punya tasawuf je tinggi tak? Tak. Tasawuf itu ialah ilmu yang membahaskan tentang adab.
Nak solat boleh, tak ada masalah, tapi bagaimana buat dengan beradab? Beradab itu adakah cukup dengan 30 rukun? Tak. Sebab tasawuf itu dia berkaitan dengan hati. Ya, dia ada dua bidang ilmu yang berkaitan dengan hati. Yang pertama ilmu tasawuf, akhlak tadi itu. Yang kedua ilmu akidah tadi itu, iman tadi dalam hati. Adapun rukun Islam, ia berkaitan dengan fiqh. Solat, puasa, zakat, haji itu berkaitan dengan fiqh, itu rukun Islam. Ya. Jadi ketiga-tiga benda ni, kalau kita buat ibadat tak komplit. Sebab hari ni kita banyak tahu cuma cukup aku solat dan cukup aku buat semayang ni sebab apa? Cukup dukun, maka sah semayang aku. Tak, belum tentu. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, setiap solat kita ni, setiap kali kita solat, malaikat akan angkat solat kita naik ke langit. Bila sampai di langit, Allah Ta'ala tanya pada malaikat, apa yang kau bawa ni? Aku bawa solat hamba-hambamu, ya Allah. Allah tengok kan, solat aku macam ni, solat hamba-hamba aku macam kain buruk. Maksudnya dia solat itu tak sempurna, hatinya tak ikhlas. Maka nilai semayang tu macam nilai dia setaraf dengan kain buruk. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kau campak solat ni balik ke muka hamba aku duduk dengan semayang tadi. Semayang pun main-main. Tak. Jadinya, kalaulah kita sedar tengah-tengah habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tepung, aduh, alamak, solat aku kena reject. Tak. Sudah pasti kita akan perbaiki solat kita kan. Tapi yang itu kita tak sedar tak. Lantar, Assalamualaikum, cabut hilang. Tak. Janji buat. Jadi itu yang menyebabkan kenapa hati kita tak tenang, belajar tak apa nak boleh. Ingat 3 rukun ni tadi. Jadi dalam 3 rukun ni tadi, yang pertama kita nak bahaskan tentang rukun iman. Cerita tentang rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan tadi. Dalam hadis, kalau kamu buka kitab Imam Nawawi, hadis Arba'in Nawawi tu, kitab hadis 40, Imam Nawawi, yang mana kitab ni nanti akan dijadikan subjek lah dalam pendidikan Islam kot kan, dalam di sekolah-sekolah nanti, hadis 40 ni. Jadi dalam hadis yang kedua tu, cerita tajuk dia tentang Islam, iman dan ihsan ni. Ya, dalam hadis tu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, apa dia kata? Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW, ittala'at rajulun. Ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki yang muncul tiba-tiba dalam majlis macam ni. Datang seorang lelaki, dia muncul tiba-tiba, datang dari luar, masuk, dia duduk depan Rasulullah. Jadi sahabat tengok, pening tau. Siapa lelaki ni? Sebab kami tak pernah nampak lelaki ni. Tak pernah tengok pun lelaki ni kan. Tapi lelaki ni confident dia. Dia masuk dalam majlis, terus duduk depan Rasulullah dan lutut bertemu lutut. Lagi sahabat pelik. Sebab seolah-olahnya makin dia kenal sangat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah pula memang macam kenal pula dia. Ini yang sahabat pelik sebab kami tak pernah tengok. Lelaki ni tak pernah berjumpa pun. Ya? Dan pakaiannya putih bersih, wajahnya berseri, rambutnya kan hitam, bersih wajahnya dan pakaian yang bersih itu menunjukkan seolah-olah dia ni tidak bermusafir. Apa maksud tidak bermusafir? Padang pasir kan bila kita jalan pakai jubah ya warna putih, dia akan seret dengan tanah debu kan. Jadi jubah kita ni kalau warna putih, dia akan jadi kekuning-kuningan. Tetapi lelaki yang masuk dalam majlis Nabi SAW tadi, tak nampak pun seolah-olah dia ni bermusafir daripada datang. Tak tahu dia dari mana. Dia duduk depan Rasulullah. Kemudian dahlah duduk depan Rasulullah, dia tanya Rasulullah pula, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, bagi tahu aku tentang Islam. Seolah-olah macam lelaki tu pula lagi bandai pada Nabi pula. Dia seolah-olah dia nak uji Nabi. Kan? Ya Rasulullah, bagi tahu aku tentang Islam. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tuhajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tak. Tu rukun Islam lah.
Jadi bila Rasulullah dah jawab, maka dia pula mengesahkan jawapan Rasulullah. Sodaqta, betul yang kau cakap. Sahabat lagi pelik. Sebab yang pandai ilmu agama ni Rasulullah seorang je. Tiba-tiba datang lelaki ni, Rasulullah jawab dan dia pula mengesahkan bahawa jawapan Rasulullah tu betul. Sodaqta, betul kau cakap. Pening sahabat. Dia tanya lagi soalan, akhbirni anil iman. Bagi tahu aku tentang iman. Kan al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhiri wa qadri syarihi wa khairihi. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Sodaqta, betul kau cakap. Pening sahabat. Dia tanya, Rasulullah jawab, dia mengesahkan jawapan Rasulullah. Macam dia lagi pandai pada Rasulullah. Kan? Akhbirni, dia tanya lagi soalan yang ketiga. Akhbirni anil ihsan. Bagi tahu aku apakah itu ihsan. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah kamu beribadah, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak tengok Allah, memang tak nampak lah kita ibadat Allah pun nak. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi kalau kita buat ibadat seolah-olahnya Allah di hadapan kita, sudah pasti kita akan buat sebaik mungkin. Dalam kelas pun, kalau kita ni, dalam kelas kita ni ada CCTV tak? Pasal 4 penjuru tak? Tak berani nak buat benda pelik-pelik ni. Sebab apa? Sebab diperhatikan. Aku pergi mana pun kena perhati tak? Risau nak buat benda pelik-pelik kan? Jadi itulah kan? Antara potongan hadis yang sebut tadi tu. Jadi akidah ni, dia berkait rapat. Dia memang kena kita, memang kena. Ya? Kadang-kadang orang tanya juga, Ustaz, kita ni duduk belajar akidah, bila kita nak belajar tauhid? Kan? Ya? Bila kita nak belajar tauhid ni? Asyik akidah je. Kan? Ustaz, saya ni dulu masa kat kampung saya ikut ayah saya. Kami pergi kuliah dengan ustaz tu cerita pasal ilmu kalam. Kan? Kenapa ustaz tak ajar ilmu kalam je ustaz? Lu cerita pasal akidah aja tak? Lagi seorang kata, ustaz, saya dulu abang saya dia ambil jurusan Usuluddin kat universiti dulu tu kenapa kita tak belajar Usuluddin je? Soalannya ialah apa beza antara akidah, tauhid, ilmu kalam dan Usuluddin? Apa bezanya? Kan? Dapat ustaz jawab, kau jangan risau. Ya, soalan kat ujung. Kan? Apa beza 4 ilmu ni? Akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu kalam dan juga Usuluddin. Yang pertamanya tadi akidah. Ya. Ilmu kalam, akidah, tauhid, ilmu kalam, Usuluddin. Keempat-empat ini benda yang sama. Sama je. Ya. Macam nama contohlah. Nama orang tu Sabaruddin, contoh tak? Ada orang panggil dia Din. Ada orang panggil dia Sabah. Ada orang panggil dia Rud. Tak? Kena pula orang kampung panggil Leman. Lagi teruk. Kan? Nama dalam IC Sabaruddin, tapi orang kampung panggil Leman. Tak ada kena-mengena langsung tak? Tetapi orang yang sama lah. Nama je berbeza. Tetapi walaupun dia benda yang sama, tapi ada sedikitlah perbezaannya. Pertamanya akidah. Akidah ni apa maksud akidah? Aqadah ni akad. Apa itu akad? Akad itu satu ikatan. Satu perjanjian. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dalam surah Maidah pun sebut. Akad ni perjanjian, satu ikatan. Iaitu kita ikat diri kita, hati kita dengan meletakkan Allah SWT itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita. Akad kita. Ini perjanjian kita dulu daripada dalam kita Lauh Mahfuz. Dan juga setiap kali kita solat pun kita akan baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perjanjian kita, akad kita dengan Allah Taala. Ya, perjanjian lah. Sama juga dengan bila sebut akad nikah. Akad nikah itu perjanjian perkahwinan.
tanggungjawab suami dengan isteri. Tak apalah itu kamu ambil lagi 5 tahun, 6 tahun kamu ambil dah kursus nikah ni pula. Kan? Jadi itu yang pertama. Akidah ni ialah satu perjanjian akad. Ya, dia ada akad jual beli tak? Dia ada akad nikah, dia ada akad dalam akidah ni ikatan. Kemudian apa pula ilmu tauhid? Ilmu tauhid ini ialah satu ilmu yang membahaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Dalam kamus DBP kita tak sebut Esa tak. Kita sebut Tuhan yang Maha Esa kan, bukan Esa. Sebutan yang betul dalam bahasa Melayu Esa. E-S-A tak. Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kita sebut Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kita tak sebut Tuhan yang Maha Satu? Cakap. Apa? Kenapa kita tak sebut Tuhan yang Maha Satu? Apa masalah? Kenapa kita sebut Tuhan yang Maha Esa? Kalau orang mengajar matematik mesti pandai. Dia tahu dia jawab. Akaun pun mesti boleh jawab. Kan? Kalau Tuhan itu Tuhan yang Maha Satu, dia menerima pembahagian. Betul tak? Daripada satu, bila kita belah, jadi berapa? Jadi 2. Jadi kalau bilangan 1, dia menerima pembahagian. Takkan Tuhan tu satu, maksudnya ada Tuhan lain lah. Tak? Tuhan bolehlah buat ada Tuhan lain lagi sebab satu boleh menerima pembahagian. Tetapi kalau Esa dia tak terima. Tak boleh nak pusing. Sebab Esa tu yang Maha Satu, yang Maha Putus, dia tak ada Tuhan lain lagi dah. Jadi bila sebut tentang Tuhan yang Maha Esa ini, semua agama dia mengakui bahawa Allah Ta'ala itu Rabb Tuhan. Sama-sama. Kalau kita tanya pada orang yang beragama lain pun, kau percaya tak dengan Tuhan Allah? Dia tak percaya Tuhan Allah. Betul yang aku sembah tu tak? Aku bukan sembah tu. Aku bukan sembah patung. Itu dewa aku. Aku minta pada dia akan bawa hajat aku naik pada jumpa dengan Tuhan. Begitu juga dengan agama Kristian. Mereka akan jumpa dengan padri-padri dia. Padri-padri dia akan bawa naik atas. Betul Islam datang dia tak buat macam ni. Datangnya Islam, Rasulullah buang semua ni. Tak ada lagi benda bentuk berhala ni. Seperti mana Nabi Ibrahim AS tak? Dia bila mana dia tanya pada kaum dia, kenapa kau sembah berhala? Kenapa kau sembah Tuhan? Tak. Ini adalah amalan datuk nenek moyang kami. Lepas tu kami buat, bukan masalah apa pun. Jadinya, dalam Quran juga sebut, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Kalau kamu tanya kepada orang-orang Arab jahiliah ni, yang menyembah berhala di sekeliling Kaabah itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Sudah pasti mereka akan menjawab Allah. Confirm dia akan jawab Allah. So apa masalah? Sebab kalau orang Arab jahiliah pun mengakui Allah tu Tuhan, apa masalahnya? Masalahnya ialah bila mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai tempat untuk mereka minta hajat mereka untuk bawa kepada Tuhan. Mereka menyembah dalam bentuk sembahan. Ya, itu yang sebab datang Nabi SAW, dia buang semua ni. Para Nabi bawa untuk buang berhala-berhala yang ada dalam diri manusia. Supaya menyembah direct Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu tauhid. Ilmu kalam, apa pula ilmu kalam ni? Ya, ilmu kalam ini ialah ilmu yang membahaskan tentang sifat-sifat Allah secara akademik, secara logik akal. Jadi ilmu kalam ini kita gunakan untuk kita berbahas dengan orang-orang bukan Islam, khususnya mereka yang tidak percayakan Tuhan. Etis kita sebutlah. Tak? Kadang-kadang orang tanya pada kita, kan, kalau orang ni dia etis, tidak ada agama, kan, dia kata tanya, I tak percayalah ada Tuhan. Tak? I tak percayalah ada Tuhan. Kenapa dia tak percaya Tuhan? Ya, sebab masa Ustaz belajar ada seorang pensyarah, Ustaz dia mengajar bahasa international lah, bahasa Jerman, bahasa Sepanyol. Ya, kami sana kalau dulu wajib ambil 2 bahasa, satu bahasa negara Islam,
satu lagi bahasa negara Eropah, wajib ambil. Jadinya antara subjek yang diajar tu kita boleh pilih lah, nak ambil subjek Sepanyol ke, bahasa Itali ke, bahasa Turki negara Islam. Itulah. Ada seorang pensyarah dia bukan Islam, dia mengajar subjek bahasa Sepanyol. Dia kata, I not believe in God. Aku tak percaya Tuhan. Kenapa tak percaya Tuhan? Sebab kalau Tuhan tu ada, tak adalah berlaku macam berlaku di Palestin hari ini, tak? Kan? Sudah pasti Tuhan akan tolong, kan? Ni, aku tak percaya ada Tuhan. Kalau Tuhan ada, mesti dia tolong punya, tak? Kan? Ya? Kalau Tuhan tu ada, mesti manusia semua baik. Tak ada orang mencuri, tak ada orang merompak, semua baik-baik. Tak? Ya? Jadi, kalau kita fikir logik, betul juga, tak? Kalau dia kata dia tak percaya Tuhan, aku kata Tuhan tak wujud, dia kata. Kan? Itu yang selalu kita belajar. Dalam belajar tentang ilmu kalam ni, kan? Kalau betul Tuhan tak wujud, dia kata kau tampar dia tak? Kau sepak dia. Sepak dia kuat, tampar dia kuat, kan? Tanya dia pula. Kau sakit tak? Sakit? Mana sakit? Ni sakit? Ini bukan sakit, ini pipi. Sakit tu mana? Tak? Sakit tu mana? Ataupun kalau orang perempuan takut nak tampar, bagi dia bunga ros lah, kan? Ataupun minyak wangi tak? Bagi dia cium wangi tak? Buah wangi tak? Mana wangi tu? Ini wangi, ini bukan wangi, ini minyak wangi, ini dia punya minyak wangi. Mana wangi dia? Tak? Wangi tu tak ada tak? Tetapi kehadirannya dirasai, betul tak? Begitulah juga. Tuhan itu ada. Memang kita tak nampak dengan mata, tapi kehadirannya dirasai dengan ciptaan-ciptaannya. Ya? Dan kenapa Allah Ta'ala jadikan orang jahat orang baik? Sebab linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala buat kejadian mati, hidup ni supaya Allah nak tengok manusia ni setakat mana amalan terbaik dia. Kalau Allah Ta'ala jadikan semua orang yang baik, apa guna syurga dan neraka? Sebab Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka untuk hamba-hamba dia yang mana berjaya melalui ujian yang dia sediakan. Sebab tu dalam rukun iman dia ada qada dan qadar. Sebab apa? Sebab ini ujian. Dengan adanya ujian tadilah meningkatkan keimanan kita. Barulah ada level. Sebab tu iman para nabi, iman yang tak turun-turun, terus naik. Iman kita orang mukmin ni, dia macam bursa saham. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Ada turun, naik sikit, turun, naik. Itu macam bursa saham. Tak? Dan duduk dalam surau, alhamdulillah baik. Muka semua jernih, ya tak? Cahaya semua muka, kan? Sekarang dah balik dom masing-masing kan macam-macam. Kan? Mumpak ustaz lah tu. Aku ingat best sangat ceramah ustaz. Boring aku. Tak? Ingat kau seronok sangat mari juga kan? Boring. Mumpat, dah dapat pahala free dah. Ustaz dapat free kan? Jadi itu kata iman. Kan? Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita sedikit. Uji sikit je pun. Tapi kita punya melenting, marah sungguh. Keluar-keluar pada surau, selipar hilang. Tak? Ni tak ada lain, ni mesti simat. Dia memang dengki dengan aku. Kan? Dia memang dengki dengan aku. Dia tahu dah aku pakai selipar baru beli ni, memang dia sorok dia memang dia. Dah sangka buruk tak? Cari-cari rupanya kita punya selipar kita kat mana? Dekat tempat wuduk lah. Contoh tempat wuduk pernah itu, tempat wuduk. Kan? Kita perasan, kita masuk ke situ tadi. Kita tak sedar je kita betul tadi, lama tak ambil semayang lagi lah. Letak kat situ tak? Cari je jumpa kat situ. Dah sangka buruk kat orang. Kan? Itulah kita, ya. Jadi ini ilmu kalam. Ilmu yang membahaskan sifat-sifat ketuhanan secara akademik, secara logik. Ataupun kita panggil sebagai falsafah. Ilmu kalam ini terkenal sebab tu kita ada yang sifat 20. Ya, zaman Imam Al-Ghazali banyak membahaskan tentang ilmu kalam ni, ya. Sebab apa? Nak berhujah. Pada zaman itu terkenal dengan Plato, dengan Socrates, apa benda lah kalau belajar lah. Jadi mereka-mereka ini membahaskan ketuhanan dalam bentuk ini. Datangnya ulama-ulama Islam, dia mengupas sifat ketuhanan dalam bentuk akademik. Ini disebut ilmu kalam. Sebab tu kenapa adanya sifat 20. Kan? Yang kita doa hafal nasyid tu, Allahu wujud qidam baqa, kan?
Kemudian satu lagi yang keempat itu ilmu usuluddin. Apa benda ilmu usuluddin? Usuluddin usul. Apa tu usul? Asal usul kan? Asal usul, prinsip-prinsip dalam Islam. Membahaskan tentang cara-cara kehidupan Islam secara menyeluruh. Bermula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Semuanya ada kaitan dengan agama. Ya. Jadi itu kata saya kata pentingnya kenapa kita kena tahu tentang akidah. Cabaran akidah hari ni bagi remaja-remaja ni kan, macam kamu dah tak? Ustaz pun dah ni dah, lepas dah lepas remaja. Ialah macam zaman kamu lah, usia kamu tak? Maksudnya dalam usianya masih muda dan semangatnya tinggi. Ya, usianya muda, semangatnya tinggi. Ibarat baru dapat lesen kereta lah. Kan, dapat lesen kereta kena menekan je lah. Ui. Kan, ataupun dapat lesen motor lah tak? Tak semua ada lesen kereta kan, lesen motor mesti ramai dah ada tak? Baru dapat lesen motor tu, kalau mak suruh beli garam pun sanggup. Beli garam semungkus je pun. Tak apa sanggup. Oh, tak apa mak, tak ada masalah sebab bawa motor kan. Tapi bila dah lama-lama tak, mak suruh beli garam, maknya lah. Kenapa tak beli semalam tak? Ya. Jadi usia muda ni dia semangat. Tak? Sebab tu kalau Ustaz ceramah pasal Palestin ni tak, bagi semangat pasal Palestin ni, lepas tu ambil nama, siapa nak pergi jihad kat Palestin? Ramai yang kat tangan nak masuk Palestin kan, nak pergi tak? Betul lah. Kan? Siapa tak nak mati syahid free kat sana kan? Ya. Jadinya ilmu usuluddin ini dia mengupas tentang ilmu-ilmu yang mana berkaitan dengan kehidupan kita. Jadinya kalau kita tidak ada asas ilmu akidah ni yang tadi Ustaz sebut, makanya kita hilang pegangan hidup. So apa masalahnya kalau kita hilang pegangan hidup? Bila kita hilang pegangan hidup, maka hidup kita ini tak berubahlah sama seperti orang lain yang tidak beragama. Dan yang sedihnya, hidup kita macam kambing, macam lembu. Kambing lembu memang orang tak semayang kan. Tapi dia hanya keluar cari makan kan. Cari makan, balik rumah, tidur, esok keluar ambil makan. Itulah kita. Ya. Dan malangnya kita pula, bila mana kita ni tidak ada asas akidah, kita menganggap ya perkara-perkara ibadah tu satu benda yang menyusahkan. Allah nak semayang lagi tak? Ya, kerja Allah masuk bulan Ramadan nak kena puasa pula, aduh kan. Kita rasa bentuk berat. Ini orang yang ada perasaan gini, dia sama taraf dengan akidah orang munafik. Orang munafik ni zaman Rasulullah dia ada lebih kurang 80 orang lebih. Ya, orang-orang munafik yang mana Rasulullah kenal seorang-seorang. Sahabat tak kenal. Ya, sahabat tak kenal orang munafik. Kan? Tapi Rasulullah kenal, seorang-seorang Rasulullah kenal. Rasulullah tahu. Kan? Siapa dalam kalangan sahabat yang tahu nama-nama orang munafik? Ada seorang. Ada seorang sahabat, dia ni ialah setia usaha sulit Rasulullah. Dia SU sulit Rasulullah. Dia seorang je yang tahu nama-nama orang munafik yang ada di Madinah. Ya. Orang munafik ni dalam Quran pun sebut, ya, dalam Quran sebut orang munafik dia punya ibadah dia tak diterima oleh Allah Taala. Walaupun dia sembahyang dahi hitam pun, walaupun dia menangis di tiap malam, Allah tak akan terima ibadah dia sampai bila-bila. Dan orang munafik ini ialah mereka yang mana luarannya Islam. Nampak segi pakaian, kopiah, Islam, tapi hatinya kafir. Dan orang munafik yang disebutkan dalam Quran adalah orang munafik yang mana mereka ini akan kekal duduk dalam neraka. Innallaha jami'ul munafiquna wal mukafiruna finnari jahannam jami'a. Allah Ta'ala akan menghimpunkan orang munafik dan orang kafir dalam satu tempat yang sama, fiddarkil asfal, tempat paling rendah sekali, dekat dengan api neraka, tempat diorang. Sebab apa? Mereka ini berpura-pura Islam. Jadinya orang munafik yang disebutkan ini adalah orang munafik di zaman Rasulullah. Adapun hari ini ada tak orang munafik? Hari ini ada tak orang munafik?
Kau ni munafik ah. Betul aku munafik. Kau janji dengan aku pukul 8 je. Kau datang pukul 8.59 tahu tak? Okey lagi, masih pukul 8 kan? Betul tak? Itu yang kata janji Melayu kan? Kata pukul 8 betul lah. Dia mari pukul 8.59.59 saat. Janji aku sampai. Tak. Ada pun orang munafik hari ni, kita tak sebutlah dia munafik macam zaman Rasulullah. Sebab munafik zaman Rasulullah memang totally dia tolak Islam, dia tolak Nabi. Memang dia tak beriman pun. Cuma yang disebabkan ketika itu ramai penduduk Madinah yang masuk Islam, maka mereka tengok, dah masuk Islam, kalau aku tak masuk sekarang kena boykot pula, aku pun join sekali lah. Macam malam ni lah. Sebenarnya ada yang nak datang tak? Ada yang nak datang, biar aku duduk tempat lain, duduk dekat kafe lagi bagus tak? Tapi sebab tengok ramai kawan-kawan datang malam ni tak? Kalau aku tak datang sekarang, risau pula aku kena ambil nama, datang je lah. Tapi bukanlah kita kata munafik. Hari ini, kalau orang ada ciri-ciri begitu, orang munafik ni apa ciri dia? Pertama, bila mana dia bercakap, dia bohong. Bila dia berjanji, dia mungkiri. Bila diberi amanah, dia khianati. Ini orang munafik. Kalau ada orang tu macam ni hari ni, yang berjanji tak tepati, bercakap bohong je, dan juga bila mana diberi amanah, dia khianat, dia ni kita sebut sebagai orang-orang yang mempunyai ciri-ciri orang munafik. Sebab, kenapa ya? Kenapa kita tak kata orang munafik yang hari ni? Kalau ada tiga-tiga sifat tu ada pada dia. Tiga-tiga sifat tu ada pada dia. Oi, confirm munafik. Tak. Kenapa tak? Sebab munafik dan Rasulullah, mereka memang totally terang-terang tolak. Memang tak akui Nabi pun. Mereka semayang pun sebab tengok orang ni semayang je. Kalau aku tak semayang kan, aku kena kecam. Tak? Mujur tak ada social media macam tu kan. Tak ada WhatsApp, tak ada Facebook kan, kena mesti kena kecam kan. Jadi sebab tak ada tu je. Jadi dia semayang pun sebab tengok orang semayang. Tetapi munafik, yang ciri-ciri munafik yang ada pada hari ini, Allah Ta'ala masih buka peluang bagi kita untuk kita bertaubat. Orang munafik dan Rasulullah, kalau dia bertaubat pun Allah tak terima taubat dia. Punya dahsyat tak dahsyat. Ya, sebab munafik ni jahat. Ya kan? Dia dengan Yahudi adik-beradik, lain mak bapak. Kan? Jadinya itu zaman Rasulullah. Sebab tu kalau zaman Rasulullah, munafik dan Rasulullah, taubat mereka tak diterima. Tetapi kalau hari ini ada orang yang punya ciri-ciri ini, nah, kita tak ada kata dia ni bukan munafik, bukan. Dia ciri-ciri munafik. Sebab kita tak tahu pengakhiran nanti, kalau dia sempat bertaubat pada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala terima taubat dia, betul-lah. Ya, tak ada masalah lah. Ya, cuma dosa dengan manusia kau jawab ni depan Allah Ta'ala kan. Jadi itu kata tadi. Cerita tentang orang munafik ni ada satu cerita lah dalam Rasulullah ni. Kalau kamu ingat, nak tengok perangai orang munafik jahat tak jahat. Ni nama Rasulullah lah. Ada seorang sahabat nama dia Abu Dunjalah. Kamu dengar? Abu Dunjalah. Ya? Dia ni setiap kali lepas semayang, dia akan bangun, dia akan pergi. Rasulullah lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah akan pusing belakang. Rasulullah akan menghadap sahabat. Sebab Rasulullah tengok siapa datang, siapa tak datang. Ada tak? Abu Bakar ada, Umar ada, Osman ada, Sayyidina Ali ada, sahabat lagi ada. Itu Rasulullah tengok. Jadi setiap kali Rasulullah pusing belakang, dia bangun, dia belah. Setiap kali pusing belakang, dia bangun, dia belah. Setiap kali solat subuh, dia akan bangun, dia akan belah. Allah kata apa hal dia ni? Tiap-tiap kali lepas subuh je, lepas beri salam dia hilang. Jadi satu hari Rasulullah tahan dia. Rasulullah tanya dia. Kan Rasulullah dengan Abu Bakar jumpa dengan dia, tanya dia, Abu Dunjalah, aku nak tanya kau lah. Kenapa? Ya Rasulullah, kenapa? Aku perhatikan kau ni, tiap-tiap kali lepas sembahyang subuh lepas bagi salam je kau terus bangun, kau terus pergi. Kenapa kau tak berdoa pada Allah dulu? Engkau tidak ada apa-apa hajat ke yang nak minta pada Allah ni? Kau terus bangun je pergi, tak ada doa pun. Tak ada hajat apa-apa ke? Maka kata Abu Dunjalah tadi, Ya Rasulullah,
Aku pergi tu bukan aku suka-suka pergi. Di rumah aku, ya, rumah aku dengan rumah jiran sebelah ni, ya, jiran-jiran, ada sebatang pohon tamar. Sekarang ni buah tamar tengah berbuah. Dan pohon tamar itu, dia sepadan dengan rumah aku, ngam-ngam je. Kalau tengok dalam, orang kata apa, dalam geran tanah tu, mengam-ngam je, kan, padan tu. Masalahnya Rasulullah, buah dia tiap-tiap pagi akan gugur, jatuh masuk kawasan rumah aku. Masalahnya pula, kami ni keluarga miskin, makanan memang tak cukup, memang banyak berlapar daripada kenyang. Anak-anak aku ni kecil-kecil lagi, dia mana tahu apa itu lapar, mana dia tahu apa itu ni halal haram, mana dia tahu. Jadinya aku ni setiap pagi aku akan balik, aku akan kutip buah-buah taman yang jatuh dalam kawasan tanah rumah aku tu, aku akan ambil, aku akan letakkan di rumah orang jiran aku tersebut. Tiap-tiap pagi aku buat, sebab aku takut anak aku dia bangun, dia keluar rumah, dia terus capai buah, dia terus makan. Sebab kami tak ada makanan. Kami lebih banyak berlapar daripada kenyang. Satu hari, aku terlewat balik. Dan anak aku dah bangun, dah tidur. Dia keluar rumah, dia tengok-tengok ada buah tamar tu, dia terus ngap makan dalam mulut. Ketika tu aku sampai. Ketika aku sampai, dia tengah baru masuk mulut aku. Aku korek balik buah tamar itu dalam mulut dia, menangis dia. Sebab dia lapar. Aku korek balik buah tamar itu dalam mulut dia. Ini zaman Rasulullah lah, kita hari ni, ya. Aku korek balik. Aku bagi tahu anak aku, nak, kau jangan malukan ayah di akhirat esok. Ayah ni sahabat Nabi, ya. Kau jangan malukan ayah di akhirat esok. Aku bagi tahu dia. Aku korek balik, tak bagi dia makan. Bila Rasulullah dengar ni, Rasulullah menangis. Ya, Rasulullah menangis. Abu Bakar pun menangis. Jadinya Rasulullah buat macam ni lah, tak apalah. Apakah? Kita jumpa dengan tuan rumah tersebut. Kita bincang dengan tuan rumah. Pergi, rupanya tuan rumah pun orang Islam juga. Ingat ke Yahudi ke Nasrani ke orang Islam juga. Orang kita. Kan? Ingat ke orang lain. Bila pergi, rupanya orang Islam ni, orang Islam munafik. Rasulullah kenal lah. Enggak? Orang kan tak kenal. Kan? Rasulullah kenal lah ni orang munafik. Jadi Rasulullah kata macam ni lah. Ya? Mat, macam ni lah Mat. Contohlah nama Mat kan. Jadinya, apa kata engkau kalau engkau jual je pohon tamar ni? Kan? Dan aku akan beli, kata Rasulullah, aku akan beli pohon tamar engkau ni dengan nilai 10 kali ganda daripada pokok ni. Wow, 10 kali ganda kan? Boleh. Ya? Dan bayarannya nanti ialah di akhirat. Yang mana nilai kau akan dapat nanti di akhirat 10 batang pokok tamar yang mana ya dahannya, batangnya, pelepahnya dibuat daripada permata, batu zamrud dan juga batu-batu permata yang lain, dan setiap buah-buahan itu, buah tamar sebanyak mana buah tamar yang ada di atas pokok itu, sebanyak itulah bidadari yang kau akan dapat. Benar tak? Wah, kita kalau kita okey je tak? Kalau salah tak? Tapi apa jawapan orang munafik tu? Ya, ni yang cakap Rasulullah ya. Nabi yang dah confirm syurga, yang mana boleh berinteraksi terus dengan Allah Ta'ala, bagi tahu dia tentang ganjaran yang dia akan dapat sekiranya dia menjual pokok ni pada Rasulullah. Apa jawapan dia? Nabi, wahai Rasulullah, takat nak janji hari esok tak payahlah. Aku nak hari ni. Tahu? Takat janji syurga ni tak payahlah kalau nak dengar. Itu kemudian punya hal. Aku nak sekarang, apa aku dapat? Tu orang munafik tu. Yang cakap ni Rasulullah ni. Apa aku dapat? Aku nak sekarang. Takat sembang lah, akhirat esok dapat 10 batang pokok tamar lah. Itu kemudian lah.
Sekarang apa aku dapat? Jadi bila Sayyidina Abu Bakar dengar tu, macam ni lah. Engkau punya pokok tamar ni, aku bayar dengan 10 kali ganda dengan nilai 10 batang pokok tamar terbaik di Madinah. Contoh, katakanlah pokok tamar orang munafik ni, dia punya standard taraf kancil je. Tak? Standard dia taraf kancil. Jadi kita pun tahulah, kita kancil atau Azia lah kot, kancil pun tak tengok lah kot. Kita Azia lah katakan. Standar kita Azia je. Ya, dia punya pohon tamar. Tetapi Abu Bakar bayar pada dia 10 kali ganda dengan nilai kereta Mercedes ataupun kereta Ferrari. Sebatang pokok tamar nilainya sama dengan dengan sebiji Ferrari. 10 batang, 10 biji Ferrari aku bayar kau dengan nilai paling tinggi. Sedangkan pokok tamar ni taraf je Azia je pun 1.1 kan. Tapi nilainya dibayar tu salah dengan Ferrari. Macam tu contoh. Oh, dia pun apa lagi, memang dia setuju lah. Dia setuju terus sebab Abu Bakar nak bayar dengan nilainya. Aku setuju, aku jual terus. Saya kata, okey, setuju lah, okey. Jadinya Abu Bakar bayar. Jadi munafik ni, ya, Rasulullah kata apa? Okey, kau dah beli kan? Okey, Abu Dujalah, sekarang pokok ini milik engkau. Kau jangan risau-risau lagi dah. Anak-anak kau nak makan, makan je sebab pokok ni milik engkau. Cumanya masih lagi berada dalam tanah orang munafik tersebut. Abu Jalal pun alhamdulillah, lega lah. Tak apa Rasulullah, aku pun cuma ambil takat yang perlu sajalah. Kalau dia nak juga, kalau dia mesti kata dia teringin nak makan, pokok ambil, aku pun tak kisahlah, kata Abu Jalal lah. Tak apalah, orang munafik tadi, yang tereng, dia punya otak dah pusing kan. Oh, dia lihat. Dia balik, dia cerita pada orang rumah dia, pada isteri dia. Dia Rasulullah dah beli pokok tamar aku tu. Kan? Dengan harga yang begitu mahal dia kata. Tapi kau tengok bodoh tak bodoh dia orang ni kan. Walaupun dia beli, pokok tamar tu masih berada dalam tanah kita. Tak? Dan aku takkan bagi punya si Abu Dujalah ni makan. Aku takkan bagi. Aku kutip semua buah ni, aku takkan bagi kat dia punya lah. Kan? Munafik yang panggil tengoklah. Dah dapat bayaran tinggi. Hati busuk. Aku tak bagi punya, dia kata, aku kutip, esok aku kutip awal-awal, tak bagi dia makan. Sebab pokok ni dalam tanah kita lagi. Tak? Jadi esok pagi-pagi aku akan kutip buah ni, biar dia tak makan. Pagi esok tu, Abu Dujalah, orang munafik ni pun dia bangun, dia nak pergi kutip buah taman yang jatuh. Cari-cari mana pokok aku ni? Tak? Cari-cari tak jumpa. Mana pokok aku? Rupa-rupanya pokok tu telah berubah kedudukan, berada dalam tanah Abu Dujalah. Allah Ta'ala dah ubah pokok tu. Kan? Ini mujizat Nabi juga lah. Kan? Pokok itu berubah, berpindah masuk dalam tanah kawasan rumah Abu Dujalah tadi, seolah-olahnya pokok ni memang tumbuh di situ. Maksudnya tidak ada kesan dia tolak angkat, korek lubang, tak ada. Seolah-olah macam memang di situlah. Kan? Ini. Ya? Berubah terus. Ya? Terkejut orang munafik tu kan. Itu kata, itu beza iman, akidah para sahabat dengan akidah orang munafik. Sebab apa? Mereka yakin tentang Nabi SAW. Para sahabat, mereka ikut sunnah Nabi ni, ya, seolah-olahnya, mereka ikut sunnah Nabi ni, seolah-olahnya, kalau Rasulullah menyeberang sungai, Rasulullah akan pijak batu-batu tertentu tak? Lompat sini, sini. Sedangkan ada banyak lagi batu lain kan? Para sahabat, mereka ikut sunnah Nabi, mereka ikut Nabi, batu mana yang Rasulullah pijak, batu itulah yang mereka akan pijak. Walaupun mereka ada pilihan, boleh pijak batu lain. Banyak je batu boleh pijak. Tak. Batu mana Rasulullah pijak, batu itulah yang mereka pijak. Kenapa? Kerana mereka yakin bahawasanya batu yang Rasulullah pijak confirm selamat. Itu para sahabat. Nah, batu kata, kita hari, cabaran kita hari akidah kita ni, kita nak yakinkan bahawa Allah SWT tu hanya Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan satu surah, yang mana surah itu namanya apa? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Cuba kamu cari tengok perkataan ikhlas
dalam surah Al-Ikhlas? Ada tak? Kan? Ada tak perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Tak ada kan? Itulah ikhlas yang sebenarnya. Itu kata ulama, ikhlas yang sebenarnya ialah seperti surah Al-Ikhlas. Iaitu walaupun namanya Al-Ikhlas, tapi kau cari tu kau tak jumpa pun perkataan ikhlas dalam 4 ayat tersebut. Seolah apa maksud dia? Maksudnya ialah bila kita buat sesuatu kebaikan untuk kepentingan ramai, tak perlu kita show off, tak perlu tunjuk pun. Seolah-olahnya kita buat satu benda tu, orang tengok kita seolah kita tak buat apa-apa pun. Seolah-olahnya, padahal benda tu aku yang buat. Tak? Datang surau awal, bersihkan mana yang patut semua tak? Ada sampah, ada apa semua, contoh tak? Ya? Bersihkan apa semua. Kemudian duduk dan diam. Orang datang tengok dah bersih. Oh, dah bersih, bagus. Kita tak cakap apa-apa, tak tahu je lah. Itulah ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Sebab tu Allah Ta'ala tentang akidah ni, Allah Ta'ala bagi satu benda yang mudah. Surah Al-Ikhlas. Berapa ayat tadi? 4 ayat tak? Ya. Macam mana bunyinya surah Al-Ikhlas? Saya lupa lah. 1, 2 mula. Nanti orang perempuan mesti nak hafal, susah surah nak hafal kan? Dia 4 ayat je. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ya, Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya yang pertama tadi sebut, jangan kita meletakkan ada lagi kuasa lain selain pada Allah SWT. Tadi sekarang Ustaz sebut dah tadi, agama-agama lain pun, mereka bila kita tanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka pun, siapa yang menjadikan langit dan bumi, sudah pasti mereka akan menjawab Allah. So, tapinya nak meletakkan Allah Ta'ala tu sebagai ilah ataupun Tuhan. Jangan minta selain pada Allah. Jangan sembah selain pada Allah. Nah, itu cerita dia. Jangan sembah selain pada Allah Ta'ala kan. Jadi meletakkan Allah tu sebagai Tuhan. Hari ini, kadang-kadang kita tidak meletakkan Allah sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita letak Allah Ta'ala sebagai mesin ATM. Sini ada mesin ATM tak? Kat luar tak ada dah. Dulu tengok ada bank rakyat kat luar tu. Ada dah. Sudah kena angkut dah. Siapa angkut? Mana dah tak ada. So nak issue duit ke mana? Tak ada lah. Online semua kan. Dah pakai paywave, dah pakai ni lah. Barcode je lah. Lagi senang kan. Ada orang, dia anggap Allah Ta'ala ni macam mesin ATM. Dan dia berajat, dia pergi ke mesin tu, dia masukkan kemudian nilai nak berapa? RM1, tekan 100, keluar 100, ambil kad dulu, kemudian ambil duit kan. Maksudnya, dia hanya menjadikan Allah tu sebagai mesin ATM. Waktu dia berhajat, perlukan pada Allah. Time dekat-dekat nak periksa, time dekat-dekat nak pensyarah nak uji tu je, dah tu, ya Allah, bagilah aku lulus periksa ni, ya Allah, dah tak? Kalau dah dapat lulus, lupa terus. Ingat? Dah. Dekat-dekat nak exam, dekat-dekat dah dapat keputusan, jaga solat. Habis tu tengok keputusan pun cantik, okey pula nanti lah esok. Kan? Jadi dia buat macam tu. Jangan kita letakkan Allah Ta'ala macam tu. Sebab kita memang bergantung pada Allah Ta'ala seumur sepanjang hidup kita. Itu dia. Ada orang menjadikan Allah Ta'ala ni macam majikan. Tak? Apa itu majikan? Kita bekerja dengan orang, hujung bulan kan dapat gaji, tak? Ada orang buat macam tu. Ya Allah, aku dah semayang ni. Ya Allah, kenapa aku tak lulus periksa lagi? Ya Allah. Kan? Ya Allah, aku dah banyak aku belajar ni, aku buat baik semua ni. Kau tolonglah aku, ya Allah. Kan? Lagilah aku minta tu kan. Bukan aku nak ni pun. Jadinya, seolah-olahnya dia yang menentukan Allah Ta'ala kena bagi kat dia. Bukan Allah Ta'ala tentukan dia bila dia nak. Ada orang, Nabi SAW, kita juga Nabi cukup lah. Kan? Rasulullah minta ni lama dah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Macam-macam ancaman Nabi terima dah. Minta dah. Tapi Allah kata belum masanya. Sampai tahun ke-13 tahun ke-13 kenabian, baru Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya keluar daripada bumi Mekah.
Sedangkan sebelum tu sahabat dah jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah pada Allah, kesian kami ni, ada sahabat kita yang kena bunuh, ada yang kena siksa seperti Ammar bin Yasir, keluarga dia kena bunuh, seperti Bilal bin Rabah kena tarik di tengah padang pasir, seperti Zubair Al-Awam. Kamu tahu tak Zubair Al-Awam dia kena apa? Yang kamu biasa kita dengar Bilal bin Rabah tak, kena hempak dengan batu Ahad tak. Yang kita dengar keluarga Ammar bin Yasir, sebab apa? Sebab kumpulan Hijaz dia buat nasyid tentang Sumayyah tu. Tak? Hari itu yang kita hafal, tahu cerita dia kan. Zubair Al-Awam ni, dia kena macam mana? Dia kena seret di atas bara api. Orang pergi tengok. Bara api tu, yang tempat kita buat barbecue tu, panggang ayam, panggang ikan, tak? Oh, sosis kita buat tu tak? Dia kena seret atas tu. Belakang dia habis. Sebab tu, Rasulullah kata apa? Hukum memakai sutera bagi orang lelaki halal ke haram? Halal ke haram? Hukum memakai sutera bagi orang perempuan halal ke haram? Kenapa lelaki tak boleh, perempuan boleh? Ini tidak adil. Ya, tak apalah, itu Allah Ta'ala tetapkan. Orang lelaki tak boleh pakai sutera. Tetapi Rasulullah kata, kecuali Zubair Al-Awam, sebab dia tak boleh pakai pakaian daripada kapas, sebab kulit dia sensitif akibat daripada didera tadi tu. Dia boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. Jadi kalau hari ni kamu jumpa orang lelaki yang pakai baju sutera, bermakna dia ada masalah kulit, urap ke kayap ke tak tahulah. Tak. Orang perempuan tak ada masalah. Kan? Sayyidina Osman bin Affan, apa dia kena? Sayyidina Osman bin Affan diikat dia dalam gulungan tikar. Kan? Kita tikar mengkuang lah kot. Tikar, digulung dan diikat. Kepala dia di bawah, kaki dia di atas. Kemudian di bawah dia tu diasapkan, dibakar kayu, asap tu naik masuk dalam lubang tikar tu untuk lemaskan dia. Nak? Kita cuma dengar bila berubah kan? Tak, ramai sahabat lagi tu. Ada sahabat yang diseksa sehingga gila. Yang mati jangan cakap lah, Ammar bin Yasir. Ada dua orang lelaki sahabat. Kata Abu Sufyan ni dia masuk Islam lewat. Lepas peristiwa Fathul Mekah baru dia masuk Islam. Dia ceritalah pengalaman dia. Aku pelik lah dengan orang Islam ni ketika tu lah. Kenapa? Sebab ada satu kali tu, antara watak-watak jahat zaman jahiliah ini ialah Abu Sufyan, Abu Jahal, Umar Al-Khattab. Ini semua watak jahat ni sebelum masuk Islam lah. Abu Jahal je mati dalam kafir. Ya, Umar alhamdulillah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Kata Abu Sufyan, aku pelik dengan orang Islam ni. Kenapa? Sebab orang Islam ni ada satu kali tu aku panggil dua orang lelaki. Aku tanya pada seorang, engkau dorang, kalau kau tak keluar pada agama engkau, aku akan cucuk engkau dengan besi panas. Dia bakar besi panas yang merah tu, dia akan tikam kawan tu. Ya? Kau nak tak? Tak nak. Takut, tak nak. Kan? Okey. Kalau kau tak nak, kena, dia tanya pada yang pertama. Dia panggil lelaki pertama, kalau kau tak nak kena macam ni, kau pergi panggil Muhammad datang sini, gantikan tempat engkau. Ya? Gantikan Muhammad di tempat engkau, aku akan lepaskan engkau, Muhammad di tempat engkau. Kau nak tak? Kalau Rasulullah engkau nak gantikan dengan tempat aku, kau cucuklah aku 10 kali, aku tak heran, dia kata. Tadi punya takut. Tadi punya takut. Bila Nabi kata, bila dia kata kau nak kena cucuk di panas ni, takut, tak nak, takut kan. Tapi kalau bila mana Abu Sufyan kata, kalau kau tak nak kena cucuk dengan besi panas ni, kau pergi panggil Muhammad, gantikan tempat engkau pergi belah. Aku tak sisa engkau. Dia dengar yang tu, dia terus berubah sifat dia. Kalau Rasulullah nak kena tempat aku, kau cucuklah aku tak ada heran pun. Marah Abu Sufyan, dia cucuk betul-betul, mati kawan tu. Kan? Dia panggil lagi yang kedua pula. Sama je macam Yahudi buat ni. Dekat Gaza sama je. Ya? Dia panggil yang kedua pun tanya, engkau nak tak jadi macam kawan kau tadi? Aku tak nak, aku takut tak nak.
Kalau kau tak nak kena macam kawan kau, kau pergi panggil Muhammad, gantikan tempat kau. Kalau kau nak seksa aku, sampai mati kau nak cucuk lah. Namun kalau nak panggil Rasulullah datang, sorry, aku takkan buat macam tu. Dia cucuk kau yang kedua, mati juga yang kedua. Ini yang mana, apa yang berlaku di Gaza hari ini, tak? Ini yang menyebabkan seorang influencer TikTok. Siapa nama dia? Amerika. Influencer TikTok Amerika. Siapa dia? Siapa nama dia? Wanita. Nama dia Megan B. Rice. Apa dia? Google sekarang tengok. TikTok dia ada. Dia punya follower lebih kurang 800,000 orang. Dia ni, Megan B. Rice ini ialah seorang influencer TikTok yang mana kerja dia suka baca novel. Setiap novel yang dia baca, dia akan kritik novel tersebut. Cerita ni bagus, tapi kalau watak hero dia ni, dia bagi macam ni, lagi best kita ni lah, dia kritik tak? Ni. Jadinya, dia timbul minat tentang Al-Quran ini bila mana dia tengok peristiwa tu lah, di Gaza hari ni. Dia kata, aku heran lah tengok orang Islam ni, khususnya orang Palestin. Mereka ni rumah kena bom, hospital kena bom, kanak-kanak lebih kurang dah 3,000 orang dah syahid. Hari ni dah 11,500 orang Palestin syahid. Ya. Hari ni. Ya. Jadinya aku pelik lah. Mereka ni orang Islam Palestin ni, mereka kena bom, kena apa-apa pun, tapi dia orang tak keluar daripada bumi dia orang. Dia orang tak pindah, tak lari pun. Dia orang stay juga kat situ. Dan aku pun pelik, kenapa orang Islam ni dia tak merungut? Dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan takdir. Tak, ini Hamas yang punya pasal ni, itu yang kami kena tu. Jahat Hamas dah tak ada. Kan? Aku pelik. Lepas tu bila mana dia tanya seorang, dia kata, kau nak heran apa? Orang Islam ni, dia ada Quran, kau tahu tak? Kau pernah baca Quran? Tak pernah. Sebab dia orang ada Quran. Lepas tu dia orang tak heran. Dia kena macam ni. Jadi dia pun, apa yang hebat sangat Quran ni? Jadi dia orang ambil Quran, terjemahan, kan? Jadi setiap hari dia akan buat live TikTok dia. Setiap kali dia buat live TikTok, ada lebih kurang 6,000 follower dia tengok. Setiap hari dia buat, kan? Dia mula pada surah Fatihah, masuk surah Alif Lam Mim. Dia akan terjemah, dia akan hurai lah, ikut kefahaman dia lah. Dia ceritakan, kalau dia tak tahu, dia akan Google, kan? Dia akan Google. Dia buat sama-sama dia, sama-sama orang dia lah, orang sama-sama kafir lah, sama-sama dan Muslim ni, kan? Dia buat macam tu. Sampai satu ayat tu dia tengok dalam Quran disebut, dia kata apa? Manusia ini diciptakan dalam beberapa tingkatan. Macam mana manusia ni boleh jadi dalam beberapa tingkatan pula ni? Tingkat celah mana ni? Ada tingkat-tingkat pula. Yang tahu aku manusia ni bila dia lahir je, bukan nak macam tu je lah pun. Kan? Mana datang tingkatannya pula? Dalam tu dia sebut, rujuk surah Al-Hajj ayat yang kelima. Kan? Dia pun baca surah Al-Hajj ayat yang kelima tu tak? Bila dia baca terjemahan dia, sesungguhnya manusia ni Allah Ta'ala jadikan ringkasan pada faham mafhum pada ayat tersebut. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia daripada tanah. Asal kejadian manusia pada tanah. Kemudian daripada setitis mani, daripada air mani dia jadi embrio jadi pada darah jadi pada tulang jadi daging apa semua daging, hinggalah dia menjadi manusia. Bila jadi manusia, dia pula akan dimatikan. Bila dimatikan, dia akan dibangkitkan semula. Dia cakap, aku pelik, macam mana boleh ada perkataan embrio kat sini? Sebab dia kata ilmu tentang embrio ni manusia jumpa pada tahun 1948. Sedangkan dalam Quran dah sebut 1400 tahun lebih yang lalu. Dalam Quran dah sebut dah pun. Dia baru jumpa hari ni. Dia pun search tengok tentang embrio ni. Rupanya baru kata tu memang, kan? Dia pun baru tahu, rupanya dalam Quran dah sebut lama dah. Aku baru tahu, manusia baru jumpa, kan? Tentang ilmu embrio ni. Itu dia kagum dengan Quran. Dia baca Quran tu 2 minggu je. Dia buat live TikTok dia 2 minggu. Lepas tu dia pun isytiharkan diri dia sebagai seorang Muslim. Tak? Kan? Bayangkan kalau kita orang Islam, kita buat macam tu.
Kata Beggar ni, aku ni, setiap kali aku baca novel, kadang baca novel tebal-tebal, novel orang putih tebal-tebal tu. Aku boleh habiskan novel satu hari je. Satu hari siap aku baca, aku boleh komen. Dia kata Quran pun sama. Aku boleh je baca Quran ini satu hari je, siap. Tapi nya sebab aku tak nak buat macam tu. Aku nak menghayati ayat-ayat Al-Quran, dia kata. Ini kita kena buat. Hari ni kita sibuk baca tak? Setiap kalau mari bulan Ramadan, buatlah bentuk halaqah, permulaan tadarusan. Bagus, tak ada masalah. Tetapi kita kurang mentadabbur Al-Quran. Menghayati makna-makna Al-Quran. Sebab tu para sahabat, bila mereka baca ayat Quran, mereka boleh, Abu Bakar, bila baca tentang ayat tentang neraka, tengah-tengah sembahyang, walahum azabun azim, berdebuk, jatuh pingsan. Baca sampai ayat tu, jatuh pingsan. Tak? Sampai macam tu sahabat. Begitu memahami Quran. Tak? Kita ni pula bila dengar walahum azabun azim, sedap dia baca, best lah suara dia. Kan? Mantap. Suara dia tak sedap. Padahal ayat yang dia baca tu ayat tentang azab, ayat tentang orang munafik, ayat tentang orang yang ingkar perintah Allah. Kita sedap je. Itu kata pentingnya kita tadabbur Quran. Kita kena ubah sekarang. Nak, daripada kita, jangan kita kejarkan untuk kita khatam bagus, tak ada masalah. Dalam masa yang sama kita tadabbur ayat-ayat Quran. Ya, tadabbur ayat-ayat Quran. Sebab ayat-ayat inilah yang akan mendekatkan kita dengan Allah. Cara kita dekatkan diri Allah dua benda ni lah. Ya, sebagai seorang pelajar, sebagai remaja, tak? Jaga solat 5 waktu dan jaga Al-Quran. Ustaz selalu pesan pada anak-anak murid ustaz pun, pada student ustaz pun, ustaz akan beritahu, kamu setiap malam mesti, setiap makan setiap malam lah, setiap hari kamu mesti habiskan 5 muka surat. Subuh sekali satu muka, zuhur satu muka, asar satu muka, maghrib satu muka, tak kisahlah. Satu hari 5. Cuba bahagikan. Dalam Quran ada 614 muka surat. Bahagikan dengan 5. Dapat berapa? Hai, budak matematik ramai ni tak kerti awak pun. Berapa? 614 bagi 5 je pun. Alah, ini soalan budak yang 6. Aduh, 60 ha, 6 bagi 5 berapa? Aduh, nak pakai kalkulator juga. Ha? Ha. Berapa? 614 bahagi dengan lebih kurang 122 2 hari. 122 hari. Setahun kita ada 365 hari. Maksudnya kalau satu hari kamu disiplin baca setiap malam ke, tak kisahlah, 5 muka surat, setahun kamu dapat khatam 2 kali. Itu tak termasuk bulan Ramadan. Dan kamu baca dan kamu cuba fahami apa isi kandungan dia. Tak faham, boleh tanya ustaz YouTube. Sebab dalam YouTube pun ramai ustaz-ustaz yang boleh mengajar. Cari ustaz yang elok lah, yang senang sikit. Ya, Google lah, tengok ustaz mana yang boleh kita ikut. Kan? Jadinya tengok yang tu. Terjemahan, tafsiran. Ya, dalam agama kita kena begitu. Sebab kamu nanti, ya, sekarang ni time belajar kan? Belajar. Satu hari kamu akan berkeluarga. Mestinya lepas ni, keluar lepas ni cari kerja, lepas kerja nak cari lah, nak kahwin lah, tak laki suami. Jadi zuriat kamu nanti ni, kita fikir panjang ni. Kalau masih lagi anak tak boleh baca Quran, mak tak boleh cakap, kadang tak sedih tengok. Ada ustaz mengajar budak-budak ni kan, tak boleh baca Quran. Kenapa tak boleh baca? Bila kita ajar. Di rumah pun dia tak baca Quran. Kenapa? Mak ayah pun tak boleh baca Quran. Kita tak nak generasi macam tu. Sebab orang Yahudi, mereka dah tahu kekuatan orang Islam. Kekuatan orang Islam ada 2. Pertama, solat berjemaah. Yang keduanya, Al-Quran. Sebab tu kenapa mereka merancang untuk melemahkan orang Islam ini supaya menjauhkan diri daripada Al-Quran, menjauhkan diri daripada solat berjemaah. Khususnya ni, anak-anak lelaki ni. Orang lelaki ni, dia wajib pergi solat berjemaah. Biasakan diri kamu datang sembahyang kat sini, jangan sembahyang kat sana. Ya, biasakan diri sembahyang solat berjemaah, mesti solat jemaah. Terutamanya solat subuh. Ya, solat subuh terutamanya. Kita hari ni, kita dah berada di ujung tau. Tanda-tanda kiamat ni, yang mana surah sebut dah ada dah. Dah ada dah. Cuma tunggu kehadiran Imam Mahdi, Dajjal nanti nak keluar tak? Kan? Agama Samawi ada berapa?
Kami yang masalah. Ada berapa agama samawi? Agama dari langit. 3 dah. Agama apa? Islam, Yahudi, Kristian, Nasrani kan. 3 agama ini, 2 agama meyakini bahawa Nabi Isa ni akan hidup di akhir zaman, akan turun. Agama apa? Islam confirm lah. Satu lagi? Nasrani ke Yahudi? Siapa kata Nasrani tap screen banyak-banyak? Ya. Agama yang percaya tentang Nabi Isa ni ialah 2 agama, Islam dan juga Nasrani, Kristian. Kenapa Yahudi tak percaya? Kenapa Yahudi tak percaya? Sebab Yahudi kata, kami yang bunuh dia. Macam dah tak percaya, dia dah mati dah. Sebab tu Yahudi tak percaya tentang akan turunnya Nabi Isa. Tetapi kefahaman orang Kristian tak sama dengan Islam. Sebab Islam yakin Nabi Isa diangkat ke langit, dia akan turun balik di akhir zaman untuk membuktikan bahawa dia ni bukan anak Tuhan seperti yang didakwa oleh orang Kristian. Orang Kristian percaya Nabi Isa dia tak mati ataupun dia mati untuk tebus dosa mereka. Ya, dan Nabi Isa ni adalah anak Tuhan, son of God. Kan? Jadi dia percaya begitulah, dia percaya unsur Trinity. Mesti Islam tak buat benda ni. Jadi Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Jadinya Yahudi ni dia beriman dengan siapa? Dia beriman, dia yakin bahawa akhir zaman nanti Dajjal akan bersama-sama dengan dia. Jadi dia beriman dengan kedatangan Dajjal. Sebab dia percaya Dajjal akan membantu dia. Dari mana sumber yang Yahudi dapat yang Dajjal akan turun bantu dia? Sumber mana? Dalam kitab dia pun ada sebut pasal itu pun, Dajjal ada sebut. Dan macam mana dia tahu Dajjal akan tolong dia? Sebab dia baca hadis Nabi. Dia pun beriman dengan hadis Nabi, dengan Rasulullah. Cuma dia tak ikut je. Ada beberapa perkara yang orang Yahudi beriman dengan hadis Nabi SAW. Antaranya mereka beriman tentang Dajjal. Dajjal Rasulullah sebut, Dajjal dia akan keluar dan yang akan menjadi penyokong Dajjal, yang akan menjadi tentera-tentera Dajjal ialah orang Yahudi. Rasulullah sebut dalam hadis, banyak dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Keduanya, orang Yahudi percaya bahawasanya tentang pohon pokok Gharqad. Akhir zaman, Rasulullah sebut, bila mana tentera Islam memerangi orang Yahudi. Yahudi ni bangsa penakut. Yahudi ni Allah Ta'ala campakkan rasa takut dalam diri dia. Sebab tu dia berselindung dalam kereta kebal ke, dia berselindung dengan senjata-senjata yang canggih, dia nampak orang Islam dia lari. Sebab tu setakat hari ni mereka cuba mengelak untuk bertemu dengan Hamas. Ya, mengelak. Setiap kali Hamas serang, confirm kalah. Memang dia lari lintang bukang. Ya. Jadinya orang Yahudi ni mereka beriman dengan tengah pohon Gharqad. Rasulullah sebut akhir zaman nanti orang Yahudi ni penakut, dia jumpa, dia mengelak daripada orang Islam, tentera Islam, dia akan bersembunyi di belakang batu, dia akan sembunyi di belakang rumah, dia akan sembunyi di belakang sana. Setiap kali dia bersembunyi, bila datang tentera Islam, wahai tentera Islam, belakang aku ni ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Benda-benda ni akan bercakap. Illa syajarul Gharqad, kecuali pohon Gharqad dia tak cakap. Kecuali mereka sembunyi belakang pohon Gharqad. Pohon Gharqad ni tak diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Tak ada sumber lain. Maksudnya orang Yahudi pun beriman dengan hadis Nabi. Ya, kita ni beriman dengan Nabi tak? Nabi cakap. Nabi dah cakap, siapa jaga solat, jaminan bagi dia rezeki. Siapa jaga solat, Allah Ta'ala mudahkan urusan dia. Siapa jaga solat, Allah Ta'ala berkati kehidupan dia. Kita percaya tak dengan hadis Nabi? Ya, siapa yang solat di awal waktu, ya Rasulullah, ayu amalu khair. Ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Sahabat tanya. Kan? As-salatu ala waktiha. Solat pada waktunya. Masuk waktu solat, waktu solat. Kecuali kalau kita ada kelas, ada kuliah, tak ada masalah. Itu bersebab. Ya, bersebab. Macam-macam ni kuliah tak? Kita tak solat isyak lagi kan? Bersebab. Tapi kalau ada waktu, memang itu yang sebaiknya. Buat azan je, datang sembahyang. Okey. Jadinya, macam mana rupa pohon Gharqad itu? Macam mana rupa dia? Hari ni pokok Gharqad, anda dapat kad dah.
Okey, ya. Mana macam mana rupa rokok tu? Kalau kamu pernah tengok lambang Timberland, baju Timberland, kasut Timberland, apa lagi yang Berland ni? Tak, itu dah contoh pokoknya tu. Dan kamu tengok dalam sukan Olimpik tahun bila turun ni, ya, diorang kempen tanam pokok. Ya, kita tanam 1 juta pokok, bukan pokok durian, bukan musangking, bukan pokok rambutan budak sekolah, bukan gula batu yang dia kempen tanam pokok-pokok rokok. Setiap hari kali mereka tanam di Palestin, esok pagi rakyat Palestin akan cabut pokok tu. Dia tanam hari ni, dia orang cabut esok. Tak sudah. Tak? Tambah sekarang pula kan. Jadi itu dia. Okey. Jadi kesimpulannya ialah ya, pertamanya kuatkan dalaman kita. Kuat dalaman itu bukan macam kita bertapa tarik nafas 3 kali kan. Kuatkan iman kita dengan jaga solat, jaga Quran. Ya, jaga solat, jaga Quran. Ustaz dah sebut tadi, jangan jadikan Allah Ta'ala macam mesin ATM. Jangan jadikan Allah Ta'ala macam bos kita. Jangan. Kita rasa dah semayang, kita semayang. Kata tak nak semayang, tak payah. Kan? Ataupun sengaja melewatkan solat. Jangan. Kita utamakan perintah Allah, maka Allah Ta'ala akan selesaikan urusan dunia kita. Itu janji Allah. Tunaikan hak Allah, perintah Allah. Kita semayang ni bukan sebab Allah Ta'ala ni kalau kita tak semayang, maka Allah Ta'ala akan jadi lemah. Kan? Semua orang tak sembah dia, tak. Kalau satu dunia ni tak sembah Allah SWT, kerajaan Allah tak tumbang, tak kurang sedikit pun, tak ada masalah. Kalau semua orang sembah Allah Ta'ala, satu dunia dengan Netanyahu pun sembah Allah, dengan Joe Biden pun sembah Allah juga, tidak menambah pun kerajaan Allah. Tak ada apa-apa. Sebab in ahsantum li anfusikum. Sebab benda yang kita buat ini untuk diri kita sendiri. Bukan untuk sebab apa. Amalan yang kita buat ini untuk diri kita. Okey? Jadi jaga yang tu. Cabarannya besar. Ya, sebab tu kena ikat diri kamu dengan agama. Akidah tadi tu. Ikat diri dengan agama. Kalau tidak, ya, cabarannya besar. Media sosial, jangan cakap lah. Hari ni orang sebarkan ajaran sesat melalui media sosial. Contohnya famous di Melaka hari ni apa dia? Ajaran Sihak. Mana dengar ajaran Sihak? Kan? Yang join tu habis budak muda. Sebab kena dengan selera dia orang kot. Antara dia fahaman dia kata apa? Ajaran Sihak ni Nabi Muhammad tu sebagai Nabi Muhammad tu apa? Tuhan. Allah tu Muhammad. Muhammad tu Allah. Yang kedua dia kata apa? Dia orang meniaga. Dia meniaga air. Air ni ialah air ma'ul hayun ataupun water apa ni? Air kehidupan. Yang dia kata Nabi Khidir minum tak mati-mati kan. Dia kata tidak, dia dakwa. Air tu ada pada dia. Senang banyak dah. Kalau macam tu, kalau air tu, air kehidupan tu ada pada dia, tutup semua hospital. Kalau pakcik, makcik yang ada penyakit kanser, yang ada penyakit kencing manis, lemah jantung, pergi beli air dia, bagi minum. Pakcik jangan risau pakcik. Pakcik kanser tahap 4. Minum je air ni pakcik. Confirm sembuh. Sebab ini air kehidupan. Ini semua pembohong. Ya, semuanya autokaren. Nak bagi laku. Jadi hati-hati. Sebab ramai yang tertipu dengan benda-benda macam ni. Ya, jadi kuatkan iman. Dan jadikan sumber rujukan kamu ialah Al-Quran dan Al-Hadis dengan tafsiran para ulama yang muktabar. Bukan para ulama yang murtabak. Beza dua tu. Muktabar dengan murtabak lain. Murtabak boleh makan. Ya, murtabak daging, murtabak ayam. Jadi pastikan dapatkan sumber yang itu. Siapakah ulama-ulama ini? Kalau bidang fiqah, 4 mazhab kita lah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dalam ilmu tafsir Al-Quran, datang tafsir yang pelik-pelik, kamu tengok situ, tengok buka tafsir Ibnu Katsir. Online pun ada dalam bahasa Melayu. Hadis, Sunan Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, Sahih Abu Dawud, Sahih Tirmizi, Sahih Nasa'i. Ya, Ustaz-Ustaz datang. Ya, jadi Ustaz pun nak tutup dah lah, panjang pukul 9 dah. Ya, esok kerja lagi tak? Kamu esok kuliah lagi kan? Jadi apa pun, ya, hayatilah.
Fahamilah bahawa akidah tu memang penting. Ia cukup penting sebab menentukan kita sama ada kita ke syurga ataupun neraka. Soalannya, mana tu buku lagi tu? Apa mesti? Ada dua buku ni kan? Dah lebih satu dah. Ya. Ustaz bagi hadiah. Ya. Pada siapa yang boleh jawab. Ni. Okey. Buku ni Ustaz tulis buku yang kedua lah. Dah masuk buku kedua, Ustaz Usam tahu. Buku ni buku yang kedua. Cerita tentang adab orang mukmin, akhlak mencermin. Sesuai lah dengan kamu sebagai student lah. Ya. Ada dua. Jadi kalau soalan ni, kalau murid perempuan dah jawab satu, kita bagi peluang pula pada student lelaki nak jawab ya. Soalan yang pertamanya, ya. Tadi Ustaz sebut tentang rukun dalam agama. Sebutkan rukun tersebut. Kakak. Dia jawab tu. Bangun kak, apa dia kak? Apa dia rukun tu? Rukun Islam, iman dan juga ihsan. Okey, terima kasih kak. Dia tanya, ya. Okey, orang lelaki lah pula. Soalan yang kedua tadi, tak, ya. Tadi Ustaz cerita tentang ilmu-ilmu, ya, akidah dan Islam tak? Ada beberapa cabang ilmu. Sebutkan cabang-cabang ilmu tadi tu. Ya. Dia benda yang sama tak Ustaz cakap tadi, Sabaruddin, nama dia Sabaruddin. Ada orang panggil dia Sabar, ada orang panggil dia Din, ada orang panggil Rud. Apakah 4 cabang ilmu tadi? Nak jawab angkat tangan. Apa dia bang? Abang jangan risau bang. Tak apa, tengok toyol boleh, tak salah. Ada yang jawab, ada yang mantu cepat. Siapa dia bang? Yang betul-betul. Ni Hero Melaya ni. Apa dia? Dia betul. Ini dapatkan dia lah. Ya, apa sini? Ya. Tahniah. Ya. Okey. Jadi ya, alhamdulillah. Ya, boleh dah tengok-tengok buku tu untuk bermanfaat kamu kan. Kalau kamu nak buat bacaan, nak buat dengar kawan tak ada masalah pun, ya. Jadi alhamdulillah berakhir kita ya tentang kuliah kita pada malam ini.